Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa qudatan min lisanina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. قال الله تعالى في القرآن العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعملا صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita merapatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan, limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini. Dan pada saya, para penonton dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita telah berada pada bulan yang baru, bukan lagi bulan Syawal, bulan Zulkaidah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila kita ketemu pada bulan Zulkaidah, maka kita akan hampir pada bulan Zulhijjah yang akan datang, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Seterusnya yang diikuti kepada seluruh ahli jawatan kuasa Surau An-Nur pasal 3A Badar Sebelah Selatan, di atas tidak pernah orang kata putus asa dan tidak pernah menutup ataupun menamatkan majlis-majlis ilmu. Ya, kita sudah maklum rumah Allah, masjid dan surau masih lagi terhalang untuk kita berjemaah di rumah Allah Ta'ala tersebut. Tapi dalam inisiatif para tuan-tuan dan puan-puan, para urustia, para jawatan kuasa, dapat diteruskan juga majlis ilmu yang berkaitan dengan apa-apa untuk kita mendalami ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah. Dan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati, hari ini saya bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang kita nak kongsikan dengan beberapa perkara yang mana saya ambil daripada sebuah kitab Memelihara Persaudaraan Islam, Adab dan Cara-caranya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, maknanya memelihara persaudaraan Islam. Ustaz, kenapa Ustaz kongsikan bab ni? Kenapa Ustaz kongsikan tajuk ini, tuan-tuan dan rahmati? Sebab hari ini dalam tempoh pandemik, hari ini dalam tempoh suasana yang berlaku di negara kita, bukan sekadar di negara kita, di negara luar, maka hari inilah yang terbina pada kita untuk kita menjaga persaudaraan sesama kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ceritakan ni bukan dalam konteks yang lebih luas, lebih besar, umpama macam kita nak kena jaga negara orang, nak jaga kepada umat Islam negara lain, bukan. Dapat kita menjaga persaudaraan di antara kita, di dalam kelompok kita sendiri pun, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebab hari ini kita sedia maklum dalam pandemik yang berlaku, semua orang terkesan, tuan-tuan. Semua orang terkesan. Terkesannya dari segi apa? Pertamanya kerjaya. Keduanya dari segi apa, tuan-tuan? Ibadah. Ya, kerjaya, ramai orang kena berhenti kerja. Yang kedua, ibadah. Ibadah hari ini kita tak dapat nak bertemu dengan rakan-rakan, sahabat-sahabat kita yang berada di sekeliling kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, maknanya kita tak dapat nak bersama-sama dengan mereka secara kita berjemaah di rumah Allah, di masjid ataupun di surau, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, maknanya kita dua perkara ini, masalah kerja satu lagi dengan masalah kita beribadah kepada Allah Ta'ala. Ya, tak apalah benda ini disebabkan keadaan tertentu, maka kita terhalang, tuan-tuan. Yang bekerja, yang ada gaji setiap bulan ni, alhamdulillah. Macam saya ada gaji setiap bulan, alhamdulillah. Ya, hari ini ada yang dah dapat gaji dah, alhamdulillah. Pada mereka yang kena diberhentikan kerja, masya-Allah, tuan-tuan. Saya tengok dalam tempoh seminggu dua ni berlakulah beberapa perkara yang mana majikan-majikan terpaksa membuat pinjaman wang dengan bank kerana nak membayar gaji kepada pekerja-pekerjanya. Satu perkara, saya ucapkan tahniah pada majikan-majikan tersebut yang berani untuk mengambil risiko buat pinjaman bank untuk memberi gaji kepada staf-stafnya, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya katakan tahniah? Kerana mereka sanggup ambil risiko buat pinjaman nak bayar gaji.
Kalau dia kata dia tak mampu, dia dah boleh kata kat pekerja, saya dah tak boleh mampu, saya boleh berhentikan kamu, saya mohon kamu diberhentikan ataupun kamu minta berhenti. Ya, tetapi atas dasar usaha itu majikan buat yang terbaik supaya tidak mahukan datang beban kepada staf-staf mereka, tuan-tuan dan puan. Keadaan yang kedua tadi saya kata bab ibadah. Hari ini kita terhalang dalam melakukan ibadah. Bukan sekadar kita di masjid dan di surau kita tak dapat berjemaah di rumah Allah Ta'ala, tetapi dalam kita kata hari ini kita pun tahu dalam minggu ni beberapa hari sebelum ni Yang Berhormat Menteri Agama telah mengumumkan bahawa tidak ada rakyat Malaysia pergi menunaikan fardu haji, tuan-tuan. Ini adalah tahun yang kedua. Allah, sedih kita, tuan-tuan dan puan-puan. Sedih kita kerana tahun kedua kita tidak dapat pergi menunaikan fardu haji ataupun menunaikan perkara sunat umrah, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Ta'ala. So, tak apalah. Benda ini kita sedia maklum di atas keputusan-keputusan yang telah ditetapkan. Maka kita sedar dan kita faham keadaan tersebut, tuan-tuan. Maka inilah yang saya katakan kita nak kena sama-sama memelihara persaudaraan Islam. Kenapa saya katakan memelihara persaudaraan Islam? Sebab semua orang terkesan. Bila terkesan akan melibatkan pelbagai perkara, pelbagai keadaan, tuan-tuan dan puan-puan. Yalah kan, contoh surau, hanya berapa orang yang boleh berjemaah. Mulalah orang kata, Syamano ni kan, kau ialah dapat berjemaah sebab kau imam, sebab kau pengurusi surau, kau pengurusi masjid. Orang lain semua tak dapat berjemaah. Tak apalah, tuan-tuan. Ini semua adalah ujian-ujian kita yang tertentu, tuan-tuan. Tetapi dalam keadaan ini yang saya nak kongsikan, supaya dalam kitab Memelihara Persaudaraan Islam ini, perkara yang pertama saya nak beritahu pada para penonton dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, iaitu adab pergaulan. Ya, sebab hari ni ramai orang terstres, orang tertekan, duduk kat rumah, tuan-tuan, ya. Dan ada yang tidak dapat bekerja, ada yang tak dapat gaji, ada yang tidak ada duit, tuan-tuan dan puan-puan. So maka di sinilah saya nak kongsikan berkaitan dengan dalam kitab ini adab pergaulan. Bila dalam bentuk psikologi, bila orang dia terstres, macam-macamlah berlaku boleh dilihat, tuan-tuan. Ya, tengoklah orang yang stres tertentu yang kita boleh tahu dan cerita-cerita drama apa semua ada keluar, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Adab pergaulan iaitu berkaitan dengan berbicara dengan orang perseorangan atau awam, sama ada secara langsung atau melalui tulisan, tuan-tuan. So adab pergaulan ni dia ada dua perkara. Satu, berbicara dengan seseorang dengan secara langsung, berhadapan, tuan-tuan. Hari ini orang tak dapat cakap dengan secara berhadapan, hari ini orang cakap secara maya lah. Ya, jadi tak dapat berhadapan, dia secara maya hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dan secara maya hari ini pun kita nak bercakap dengan mak ayah kita yang berada di kampung pun secara maya hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tak dapat nak balik ziarah, tak dapat balik raya, tak dapat kita nak berjumpa, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan kemudian melalui tulisan. Dan bila kita berhubung ada pergaulan ni, cakap di antara kita dengan sahabat kita, tuan-tuan, tolong jaga prinsip-prinsip pengucapan bersama dengan orang-orang yang tertentu. Kenapa? Sebab baginda SAW pernah beritahu di dalam hadis riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, man hasana iman al-mar'u tarkahu ma la ya'nihi. Ma hasanul iman al-mar'u tarkahu ma la ya'nihi. Yang bermaksud daripada kebaikan iman seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak bermakna baginya. Perkara yang hadis satu daripada riwayat Tirmizi, baginda SAW menyatakan kebaikan iman seseorang ialah meninggalkan apa yang tidak bermakna baginya. Apa yang kita kena tinggalkan? Apa yang kita jumpa yang tidak berfaedah, maka kita tinggalkan. Sebab tu, tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang rakan FB dengan saya pernah pesankan, cubalah dalam tempoh pandemik kita ini, seminggu dua, kurang-kurangkanlah dengan perkara-perkara penulisan yang negatif. Dan kurang-kurangkanlah dapat menyampaikan ataupun memberi komen yang negatif, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita tahu kan, tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, hari ini pelbagai situasi yang berlaku di negara kita. Bukan sekadar negara, di negeri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, ada je satu post yang tak sedap, komen dia semacam, ya tuan-tuan. Cuba sama-sama kita mendalami dan memahami secara positif. InsyaAllah Allah akan makbulkan doa kita.
Kenapa saya nyatakan di sini? Antara sebab apabila kita tidak dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita kurang bersyukur. Macam mana ciri orang yang kurang bersyukur? Mereka banyak mengomen daripada memikirkan penyelesaian, tuan-tuan. Faham Mengomen daripada memikirkan penyelesaian. Patutnya kita kena fikirkan apa yang kita boleh bantu, apa yang kita boleh selesaikan, apa yang kita boleh nyatakan, apa yang kita boleh sebutkan, tuan-tuan dan puan-puan. Maka jagalah, iaitu meninggalkan apa yang tidak bermakna baginya, tuan-tuan dan puan-puan. Orang yang tidak memperkatakan sesuatu yang tidak berfaedah baginya merupakan tanda kejayaan hidupnya sebagai seorang mukmin. Maknanya orang yang dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermakna kepadanya, maka dia adalah seorang yang berjaya sebagai orang mukmin, tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai orang yang mukmin, tinggalkan apa yang tidak bermakna. So maknanya kita tak payahlah mengomen, tak payahlah kita menuliskan benda-benda yang negatif, tuan-tuan dan puan-puan. Kita cuba mempositifkan diri kita dan kita tuliskan benda yang baik-baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan seterusnya, berkaitan dengan bab secara langsung dan juga secara penulisan, inilah yang dipanggilkan sebagai adab pergaulan. Selain itu, daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, para penonton yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, siapa yang ada Quran di hadapannya, tuan-tuan, cuba rujuk surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3, tuan-tuan dan puan-puan. Dalil Allah Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Maksudnya, sesungguhnya telah berjaya orang yang beriman, iaitu orang yang khusyuk dalam solatnya. Dalil Allah Ta'ala ini yang pertama, orang yang telah berjaya dalam beriman, yang khusyuk dalam solatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah solat maghrib, insya-Allah, saya yakin dan percaya para penonton dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, semuanya sembahyang maghrib secara berjemaah. Suami jadi imam ke, ataupun mak jadi imam kepada anak perempuannya ke, ataupun anaknya menjadi imam kepada keluarganya, supaya berjemaah. Alhamdulillah, tuan-tuan. Tahniah saya ucapkan yang siapa yang menunaikan solat secara berjemaah. Dan dari Allah Ta'ala kata orang yang beriman, yang berjaya beriman ini adalah orang yang khusyuk dengan solatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Khusyuk yang solatnya bersedialah dalam berbagai aspek yang saya rasa beberapa minggu yang lepas saya kongsikan tentang bab solat yang khusyuk ataupun cara kita nak menjaga solat kita, macam mana kita nak kawal solat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Contoh kan, lelaki dah tak boleh pergi sembahyang Jumaat. So tolong waktu solat Jumaat itu duduklah dekat sejadah masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Berzikir ke, berselawat ke, berdoa ke, bertasbih ke, tuan-tuan dan puan-puan. Supaya apa? Ingat Allah Ta'ala. Sedih sebab kita tak dapat menunaikan solat Jumaat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Okay? So macam mana nak khusyuk dia? Tuan-tuan dan puan-puan, perkongsian-perkongsian daripada para asatizah yang lain ada ceritakan tentang bab solat yang khusyuk, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang paling saya rasa pada diri saya, pengamatan saya, nak dapat khusyuk itu bersedia yang paling utama. Maknanya dah bersedia dah. Lepas ni kita kuliah, kita dah bersedia untuk solat Isyak, tuan-tuan dan puan-puan. So jaga bersedia solat Isyak tu, dapat khusyuk kita dalam berjemaah, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan kemudian dalil Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu dia kata lagi walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dalil Allah Ta'ala menyatakan orang yang menjauhkan diri daripada perbicaraan yang tidak berguna, tuan-tuan. Dalil Allah Ta'ala ini jelas, tengok. Perkara yang pertama, orang yang berjaya dalam iman, dia jaga solat dia, khusyuk dalam solat dia. Orang yang berjaya dalam beriman, dia meninggalkan apa-apa perkara yang tidak berguna padanya, tuan-tuan. Berbicara benda yang tidak berguna. Okey, so adab pergaulan kita yang pertama tadi yang saya katakan, berbicara dengan yang berbicara yang benda yang elok dan baik-baik, tuan-tuan dan puan-puan. Yang bicara dengan benda yang tidak baik itu, maka kita tinggalkan, tuan-tuan dan puan-puan.
Okey, tinggalkanlah benda-benda yang bicara yang tidak baik, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dalam perkongsian juga pada malam ni, tuan-tuan, Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ada 5 perkara yang lebih baik bagi mereka daripada kuda liar yang dibiarkan diam. Okey, tuan-tuan kenalkan Abdullah Ibn Abbas, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia muda pada zaman kerasulan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ada 5 perkara yang lebih baik bagi mereka daripada kuda liar yang dibiarkan diam, tuan-tuan. Ya, maknanya ada 5 perkara dikaitkan dengan orang yang lebih baik daripada kuda yang liar, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang tidak mengenai dirimu, kerana hal itu merupakan perbicaraan yang tidak perlu, dan aku tidak menjamin engkau akan selamat daripada dosa. Pertama, elakkan diri kita daripada berbicara benda yang bukan kita dan kita tak tahu, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Apa contohnya? Ada satu isu, satu topik yang berlaku. Kita tak tahu apa cerita dia. Kita pun sedap dengan cerita. Rupa-rupa apa yang kita cerita tu salah, tuan-tuan dan puan-puan. Salah, tuan-tuan dan puan-puan. Maklumat tak ada kat kita. So, jadi janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang tidak mengenal dirimu, kerana hal itu merupakan perbicaraan yang tidak perlu, dan aku tidak menjamin engkau akan selamat daripada dosa, tuan-tuan. Okey, maknanya dalam keadaan yang demikian, perbicaraan tersebut kita risau tidak akan selamat daripada dosa, tuan-tuan. Ya, aku tidak menjamin engkau akan selamat daripada dosa. Kita selamat daripada dosa. Kita tak tahu kan dosa kita ni macam mana, tuan-tuan. Ya, kita sekarang ni nak mengejar pahala Allah Taala. Ya, macam kita sedia maklum, di surah An-Nur pun ada buat kempen wakaf saham akhirat, tuan-tuan dan puan-puan. Teruskanlah, siapa yang ada duit, siapa yang ada gaji, masuklah, ya, bagilah sumbangan tersebut walaupun sedikit. Ya, dia bagi memang sedikit, tetapi setiap minggu dia bagi. Alhamdulillah, tuan-tuan. Yalah, kalau setiap minggu dia bagi RM50, dalam 4 minggu dia dah jadi RM200, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, so maknanya dia ada bagi untuk dalam saham akhirat dia untuk kita dapatkan pahala, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab daripada berbicara benda-benda yang tak elok, tuan-tuan, maka lebih baik kita buat perkara yang lain untuk kita mendapatkan pahala, tuan-tuan. Perkara yang kedua, Abdullah bin Abbas menyatakan, tuan-tuan dan puan-puan, janganlah engkau berbicara tentang sesuatu sebelum engkau mengetahui saat yang tepat. Sebab mungkin orang berbicara tentang sesuatu yang penting baginya, tetapi kerana dilakukan tidak tepat pada waktunya, boleh menimbulkan hal-hal yang memalukan. Ya, janganlah ceritakan. Ya, tak perlulah bicara tentang sesuatu yang kita ni tak tahu keadaan yang sebenarnya, tuan-tuan. Contoh contoh dia macam ni, tuan-tuan. Okey, sekarang ni kita tahu sehari dua ni keputusan SPM, Sijil Pelajar Malaysia anak-anak kita. Kita tak tahu akan datang apa yang berlaku. Kita pun beritahu dekat anak-anak kita, tak apalah, dan aku dapat food A ni, confirm dah dia boleh dapat UAE kan. Contoh, confirm lah dapat UM lah, tuan-tuan dan puan-puan. Tak payah, jangan disebutkan, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebab tak tahu. Kita belum mencanang lah kata-kata ada anak kita dapat pergi sini lah, dapat pergi situ, tuan-tuan dan puan-puan. Cuma saya nak pesankan, anak yang dah berjaya, alhamdulillah, tahniah buat anak-anak yang berjaya. Dan kemudian tahniah juga pada anak-anak daripada jemaah surau An-Nur pasal 3A, yang mana berjaya dalam SPM-nya. Yang berjaya teruskan berjaya, yang tidak berjaya jangan sedih, insya-Allah akan dapat berjayanya akan datang, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu ramai orang post-postkan, ya, anak kita berjaya ke tak berjaya, tetap ucapkan tahniah kepada mereka. Sebab kadang-kadang anak yang tidak berjaya inilah yang akan menjaga kita di waktu tua kita nanti, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kadang-kadang orang anak yang kurang dalam pendidikan ni, dialah yang hidupnya selesa dan dialah mewah, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita tidak tahu rezeki orang pada yang akan datang, tuan-tuan. Okey, tapi bila anak yang berjaya, tolong jaga diri masing-masing. Ya, contoh kalau rajin sekarang ni, jaga akhlaknya, jaga peribadinya, jaga perbuatannya, akhlaknya terus baik sampai ke akhir hayatnya. Yang tidak berjaya, macam mana keadaan kita sekalipun, kita jagalah akhlak kita.
Jaga akhlak kita dengan baik, maka kita motivasikan diri kita, insya-Allah kita akan kekal baik sampai ke akhir hayat kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, dan janganlah tinggalkan dan putus-putus untuk berusaha buat yang terbaik buat diri kita dan juga seluruh ahli keluarga dan juga masyarakat kita yang lain, tuan-tuan. So, jangan berbicara perkara yang kedua tadi, jangan berbicara benda-benda yang kita tak pasti saatnya apa, bilanya, tepatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, kita tak pasti. Macam contoh kita tengok kan, pandemik kita ni sambung lagi 2 minggu. Besok sambung lagi 2 minggu, tuan-tuan dan puan-puan, PKP. Ya? So stay at home, jangan gayau. Ya, jangan keluar rumah kecuali kalau ada urusan yang penting dan utama saja. Ya, anak-anak yang kecil-kecil tu jangan bawa dia keluar, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kadang-kadang dia stres juga kan. Pandai-pandai lah yo, bawa dia keluar tu janganlah ngado melebihi daripada 10 km dia punya jarak itu, tuan-tuan. Ya, jagalah SOP yang telah ditetapkan, jagalah apa yang telah putuskan daripada peringkat kerajaan untuk memastikan supaya COVID-19 ni kita dapat putuskan dengan segera, tuan-tuan dan puan-puan. Cukuplah 2 tahun ni kita dapat tak dapat pergi haji, tuan-tuan. Tahun depan kita dapat pergi haji, insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Sama-samalah kita berusaha dengan sebaiknya. Okey. Kemudian yang ketiga, janganlah engkau berdebat dengan orang yang sabar atau bijaksana, dan juga dengan orang yang berperangai buruk, sebab orang yang sabar tidak akan menghiraukan dirimu, manakala orang yang berperangai buruk akan menyakiti hatimu. Adakah kita ni pergaulan ni, kita ni golongan orang yang sebegini? Pertama, kita ni golongan orang yang sabar, ya, ataupun orang yang bijaksana, kesabaran bijaksana, ataupun kita orang yang tidak sabar, tuan-tuan. Dia golongan ni dua beza ni dalam ayat ni. Berdebat dengan orang yang sabar atau bijaksana, dan juga dengan orang yang berperangai buruk. Sebab orang yang sabar, satu berdebat dengan orang yang sabar, ataupun orang yang berdebat dengan orang yang berperangai buruk. Orang yang sabar tidak akan menghiraukan dirimu. Tak akan hiraukan dirimu. Maknanya orang yang sabar ni dia tak kisah dah. Dia sabar, tenang je dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, tuan-tuan boleh tengoklah secara media massa, media sosial yang berlaku, tuan-tuan. Ya, walaupun apa keadaan dan situasinya, orang yang sabar tu dia relax, tenang, senyum. Ramai orang komen benda-benda yang negatif, dia relax, tabah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab apa? Sebab orang yang sabar dia tak hiraukan benda-benda yang negatif, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Manakala orang yang berperangai buruk, dia akan menyakiti hatimu. Orang yang perangai buruk dia akan menyakiti hatimu. Macam mana? Kamu komen negatif, dia balas balik dengan negatif. Benda-benda yang tak elok lagi dibuatnya, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Tu golongan orang yang perangai buruk, tuan-tuan dan puan-puan. So, dalam pergaulan, Ibn Abbas kata ada 5 perkara yang lebih baik bagi mereka daripada kuda liar. Maknanya, antaranya janganlah berdebat dengan orang-orang yang tertentu, tuan-tuan, yang tidak sewajarnya, yang tidak bagus, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebab itulah tak perlulah nak berdebat dengan mana-mana. Ya, macam kita kan, tak nafi, tuan-tuan, kita ada waktu dan ketikanya kita layan media massa. Ada satu isu, satu topik, kita pun sodap lah komen, tuan-tuan dan puan-puan. Komen kita positif. Lepas tu orang kata, apalah ni kan. Orang kata ayat yang paling mudah ni saja bakal lain dengan kita. Kita pula geram, stres, tertekan, kita lawan balik. So kita bukan golongan yang sebegitu, tuan-tuan. Orang yang sabar, dia relax, dia biar saja, tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Kemudian golongan yang keempat, ceritakanlah kepada saudaramu yang tidak hadir tentang apa yang engkau sendiri ingin dia ceritakan kepadamu, dan maafkanlah dia seperti engkau sendiri ingin dimaafkan olehnya. Dalam perkara yang keempat ini, Abdullah bin Abbas, golongan yang kena ada, tuan-tuan dan puan-puan. Ada 5 perkara yang lebih baik ni. Yang keempat ni dia kata apa? Iaitu orang yang memaafkan orang lain. Ya, maafkan diri orang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, kita minta maafkan orang lain ni bukan pada waktu raya dia. Waktu bila-bila, setiap masa, setiap waktu kita kena memaafkan orang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, memaafkan kepada orang lain, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Kemudian yang kelima, buatlah seperti orang yang benar-benar sedar bahawa perbuatan itu akan mendatangkan kebajikan dan tidak akan mendatangkan dosa atau kesalahan. Okey. Golongan yang lebih baik yang kelima, Abdullah bin Abbas kata, sedar pada diri kita supaya melakukan perbuatan yang mendatangkan kebajikan. Buatlah perbuatan yang mendatangkan kebajikan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Apa perkara-perkara yang mendatangkan kebajikan kita, tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini tak boleh keluar rumah, tak boleh bermasyarakat.
tetapi kita ada saham-saham yang kita boleh bagi, memberi bantuan. Dan yang paling utama tuan-tuan, kita kena tengok jiran sebelah kiri kanan kita. Jangan kita tak kena dia, jangan kita tak tahu dia pula tuan-tuan dan puan-puan. Kadang kita jiran sebelah kiri kanan kita, dia kena COVID ke, kita tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. So tanya-tanyalah pada sahabat-sahabat yang lain, tanya-tanyalah kawan kita, tanya khabar. Kenapa ni diam, tak bercakap? Rupanya dia berlaku COVID dekat dia tuan-tuan dan puan-puan. So kita kena tahulah jiran tetangga kita ini. Dan yang paling penting, buatlah amal kebajikan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, saya respect, hari ini ramai orang yang berkemampuan. Hari ini para belia, para orang alim, para orang muda tuan-tuan, pemimpin-pemimpin masyarakat berusaha berdengkus lumus untuk buat kebajikan kepada rakyat sekelilingnya dan masyarakat sekelilingnya tuan-tuan. Kita tak dapat nak hulurkan, tapi kita bagilah sedikit wang kita untuk bersama-sama berikan kebajikan kepada orang lain tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Maka dalam Abdullah bin Abbas ini, dia suruh kita perkara yang lebih baik bagi mereka daripada kuda liar yang dibiarkan diam, maka tolonglah jaga. Satu perkara yang pertama, janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang tidak mengenai dirimu. Tak payahlah cerita benda yang tidak ada kena-mena dengan diri kita. Contoh kan, tak payah cerita orang lain, cerita pada diri saya sendiri. Saya ustaz, tiba saya nak cerita macam mekanik, repair kapal terbang. Repair kapal terbang ni, yang kau repair ni salah ni. Hebat betul kan. Kan sekarang ini ramai orang hebat masing-masing orang. Lebih-lebih lagi ramai orang dah jadi mufti kan, boleh buat keluarkan hukum-hukum tertentu, masya-Allah. Padahal mufti itu dah bagi penjelasan dah bagi pernyataan dah tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita pandai lagi nak berdebat. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, orang yang berilmu, bila ada orang komen, ada orang search, ada orang kita katakan negatif, dia sabar, dia tenang, dia tidak ada pun kongsikan benda-benda yang tidak elok, dia tidak ada buat benda-benda yang luar daripada jangkaannya tuan-tuan. Okey. So yang keduanya pula dia kata lagi, tolonglah janganlah engkau berbicara tentang sesuatu yang kita tidak tahu saatnya yang tepat tuan-tuan dan puan-puan. Janganlah kita berbicara. Kemudian yang ketiga, janganlah engkau berdebat dengan orang yang berdebat orang yang sabar atau bijaksana dan juga dengan orang-orang yang berperangai buruk tuan-tuan dan puan-puan. So hidup ni nak beritahu, janganlah kita nak berdebat. Nak berdebat ada waktunya, ada situasinya yang dibenarkan. Contoh di mahkamah, bolehlah kan. Keadaan yang di mahkamah yang sehari dua ni, isu tentang brother-brother kita Food Panda yang ada krisisnya dalam suatu situasi tuan-tuan dan puan-puan, kita doakanlah yang terbaik. Semoga dia telah keadaan yang dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bila kita menjaga agama kita, kita menjaga kalimah Allah Taala, kita menjaga kalimah Nabi Muhammad SAW, kita akan sentiasa terjaga dan dipelihara tuan-tuan dan puan-puan, dan insya-Allah kita akan dapat rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doalah yang baik-baik, insya-Allah kita akan dapat yang baik-baik tuan-tuan. Kemudian ceritakanlah kepada saudaramu yang tidak hadir. Maknanya kita ceritakanlah kepada saudara-saudara kita yang tidak hadir. Macam tuan-tuan hari ini dengan live, ceritakanlah kepada sahabat-sahabat kita yang lain tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Dan kemudian yang kelima, mendatangkan kebajikan dan tidak akan mendatangkan dosa atau kesalahan. Dan apa yang saya nak kongsikan dalam keadaan ini tuan-tuan dan rahmati, supaya kita ni sama-sama jaga kita punya diri sebagai jaga adab pergaulan kita tuan-tuan, jaga adab pergaulan kita. Hari ini dalam tempoh keadaan pandemik yang berlaku, ramai antara kita tak jaga adab pergaulan tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak kita, mak bapak kita tuan-tuan, tolonglah jaga adab pergaulan ini dengan cara percakapan kita. Cakapanlah dengan secara yang baik-baik tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan seterusnya tuan-tuan dirahmati, dalam bab ucapan yang baik-baik tuan-tuan dan puan-puan, saya nak kongsikan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Ibrahim ayat 24 hingga 26 tuan-tuan dan puan-puan. Surah Ibrahim ayat 24 hingga 26 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada Al-Quran bersama tuan-tuan dan puan-puan, sama-samalah kita renung daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat 24 hingga 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Yang bermaksud,
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat contoh ucapan yang baik, yakni mengajak berbuat baik, menjauhi perbuatan yang salah, seperti sebatang pohon yang baik, subur, akan kuat terhunjam ke dalam tanah dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Tengok daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nyatakan ya contoh ucapan yang baik atau contoh ucapan yang baik. Allah Ta'ala kata orang yang cakap baik ini kasyajaratin kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin. Nah, orang yang cakap baik ini seperti pokok yang baik, tuan-tuan. Sebatang pohon yang baik. Sebatang pohon yang baik ni macam mana, tuan-tuan? Ya, tak adalah saya nak bagi contoh apa-apa kan. Kalau pohon yang baik tu macam durian, pokok durian, batang dia naik tinggi, cantik ke, tuan-tuan kan. Kemudian sekarang ni tengah musim durian kan, masya-Allah ya, mana-mana tempat ada jual durian, tuan-tuan. Ya, tetapi harga dia tak turun-turun lah pula kan. Kalau harga durian tu turun, cantik juga dapat kita makan durian, tuan-tuan kan. Insya-Allah dia turun harga tu nanti ya. Mudah-mudahan orang yang berniaga ni tolonglah ikhlaskan Allah Taala dan pastikan niaga dengan orang kata nak bagi orang rasa durian ni kan. Manalah tahu So dikatakan pohon yang baik, orang yang kata baik ini kalimatan thayyibatan, Allah Taala kata seperti pokok yang baik. Ya, asluha sabitun wa far'uha fis sama. Iaitu akar dia kuat. Kan pokok naik ke atas, bawah dia tu pokok dia tu akar dia kuat, tuan-tuan. Terhunjam ke dalam tanah, maknanya berada dekat dalam tanah pokok tu, tuan-tuan. Ya, tu antara yang Allah Taala kata orang yang kata baik ini akar dia kuat dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Maknanya cabang dia. Cabang ni maknanya dahan-dahan dia lah. Dia punya daun dia ke atas, tuan-tuan. Tu kalimatan thayyibatan, Allah Taala kata. Okey, wa far'a fis sama. Dan kemudian dia katakan lagi, tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Pohon itu berbuah terus dengan izin Tuhan. Maknanya bila pokok ni dah berada dekat atas, dah cantik, tuan-tuan dan puan, maka dia berbuah dengan izin Tuhan. Maksud izin Tuhan itu tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Ya, izin Allah Taala. Lepas tu ada orang yang menanam, ada yang tahun ni dia menjadi, ada tahun lepas dia tak menjadi. Itu semua izin Allah Taala. Ya, kadang-kadang orang kata apa ni aku pakai baju ni tak menjadi ke? Bukan, ini kerana Allah Taala kan keadaan bertawan. Ya, ada orang tu dia campak terus menjadi pokok kan. Macam dekat rumah saya ni, tuan-tuan. Saya tak adalah menanam orang rumah saya menanam dengan pembantu saya, tuan-tuan. Bila dia menanam tu pokok betik, tuan-tuan. Dia main campak je. Dia main campak je pokok betik tu, jadi naik pokok betik tu. Pokok betik tu pun tak tinggi pun, rendah je. Berbuah, tuan-tuan dan puan-puan. Masya-Allah. Ya, bila berbuah pokok betik tu, tuan-tuan, bila saya ambil dah masak tu ni, kerja saya memang memetik dan makan. Tu je. Menanam, menyiram itu rumah saya dengan pembantu saya, tuan-tuan. Jadi buah betik tu dia kecil-kecil je. Tapi bila buka kulit tu, ya Allah, sadap tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? Itu adalah izin Allah Taala. Buah itu adalah dengan izin Allah Ta'ala. Lepas tu kita ni kalimatan thayyibatan. Kenapa Allah Ta'ala katakan dengan dalam bentuk yang umpama seperti pokok yang baik? Sebab pokok yang baik ada buahnya, Masya Allah, elok, tuan-tuan dan puan-puan. Ya? Dan dikatakan lagi, wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Allah menjadikan contoh-contoh itu untuk manusia supaya mereka ingat selalu. Kenapa Allah Ta'ala bagi contoh dengan pokok? Supaya kita ingat selalu, tuan-tuan. Ingat siapa? Ingat Allah Ta'ala. Ingat siapa? Ingat diri kita. Sebab tu kalau orang yang lama-lama, orang veteran, dia menanam pokok tu, dia ada Pak Haji tu seorang tu, tuan-tuan. Dia burak dengan saya pada saya pergi jogging, saya jumpa lah dia. Ji, tanam pokok saya lalu kat tempat kebun haji ni macam menjadi pokok Ustaz. Kadang-kadang kita berbual ini, kita cakap lah dengan pokok kan. Cakap dengan pokok je kan. Saya kata gurau dengan dia, cakap lah dengan pokok, insya-Allah apa. Mudah-mudahan dengan keadaan pokok ni Allah Ta'ala izinkan dengan buahnya yang suburnya.
Yang paling best ya tuan-tuan, dia kata setiap kali dia ada bercakap dengan pokok itu, dia kena tunaikan apa yang dia cakap dengan pokok itu. Apa dia? Kalau kau berbuah banyak, separuh aku bagi orang, separuh aku jual. Batu buah dia tu banyak tu, separuh dia bagi orang. Ataupun kita macam contoh kita tanam kat tuan-tuan yang duduk kat Surau An-Nur ke, tuan-tuan yang duduk dalam tempat perumahan. Kita tahu kita tanam pokok tu cantik di antara dekat rumah kita tu. Kemudian buah tu, daun dia tu terkonon dokek rumah sebelah tu. Jangan berkira-kira pula dengan rumah sebelah tu. Rumah sebelah tu dia kata tengok buah rambutan kan. Hari ni buah rambutan tak keluar lagi dia punya musim tuan-tuan kan. Tidak kan rambutan gading rambutan kampung kita tak boleh lah pula kan nak pergi rentas balik kampung tuan-tuan. Tidak dapat makan buah rambutan gading rambutan kampung tuan-tuan. Buah rambutan tu kono kat rumah sebelah tu. Dia pun ambil marah pula. Ini pokok den tu, kau jangan nak bagi ambil buah ni. Apa salahnya bila buah tu pokok tu berbuah, mesej dengan dia, pokok ni dah berbuah dah ni. So kita rasa lah sama ambil lah, pandai-pandai lah haji macam mana pun. Jadi yang Pak Haji yang saya cakap tadi tuan-tuan, dia kata apa dengan saya? Saya cakap, saya kata sebahagian ni saya akan bagi orang, sebahagian ni saya akan jual. Alhamdulillah, rezeki Allah Ta'ala beri. Kenapa tempat itu? Ayat yang ke-25 Allah Ta'ala sebut lagi, yadribullahu al-amthali lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Allah beritahukan tentang orang yang bercakap baik ini sama dengan sebagai pokok ini, supaya kita sentiasa beringat, supaya kita sentiasa mengetahui dan sentiasa mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam orang yang ada kebun kelapa sawit, dengan cerita sawit hari ni naik kan, rezeki dia. So pandai-pandailah, jagalah rezeki itu dengan sebaiknya tuan-tuan. Okey, tapi saya nak kaitkan tadi balik supaya kalimatan thayyibatan seperti pokok syajaratin thayyibatin. Seperti pokok yang baik tuan-tuan. Okey. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala. Dan contoh perkataan wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabisatin tusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Min qarar, daripada dari Allah Taala ayat yang ke-26. Allah Taala kata apa? Wa mathalu kalimatin khabisatin, dan contoh perkataan yang buruk. Orang yang mengatakan benda-benda yang buruk-buruk ni tuan-tuan, seperti menfitnah, berdusta, mengajak berbuat mungkar dan lain-lain. Orang yang tak jaga mulut ni, percakapan ni tuan-tuan, seperti pohon yang busuk. Kasyajaratin khabithatin, iaitu pohon yang busuk, pohon yang mati, yang tercabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak tegak berdiri lagi. So kalau pokok tu kita tengok tuan-tuan, dia memang tak elok, mati, akar dia terkeluar daripada tanah, tak menjadi tuan-tuan. Itu antara yang Allah Ta'ala nyatakan orang yang suka kalimatin khabithatin. Satu saya nak pesan, jangan pula kita tengok kawan kita tanam pokok macam tak menjadi. Lepas tu kita berkata, kau lah ni mulut tak pernah cakap benda yang baik. Tak boleh macam tu tuan-tuan. Sebab ini Allah Ta'ala nak beritahu golongan orang yang cakap benda yang banyak kalimatin thayyibatin dengan kalimatin khabithatin tuan-tuan. Umpama sepohon kayu yang tegak sampai pohonnya ke langit, dia seperti orang yang sentiasa kalimatin thayyibatin, bercakap dengan perkara yang baik-baik tuan-tuan. Kalimatin khabithatin, orang yang pokok dia tak berguna, tak elok, busuk, mati tuan-tuan. Akar yang berada dekat bawah itu pun tidak memberi kelebihan-kelebihan tertentu tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini daripada surah Ibrahim ayat 24 hingga ayat 26 jelas memberitahu kepada kita seperti mana yang saya kongsikan tadi, pesan Abdullah bin Abbas supaya kita janganlah berkata-kata, jagalah pergaulan kita dalam konteks kata-kata ini dengan sebaiknya tuan-tuan. Kita nak jadi yang mana?
kalimatin thayyibatin ataupun kita nak jadi kalimatin khabithatin. Ya, kita nak jadi yang kalimah yang macam mana. Kalau kita nak sentiasa sebut benda yang baik, maka Allah Ta'ala kata daripada surah Ibrahim itu tadi, seperti pohon kayu yang tegak, daun rimbunnya yang ke langit, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau nak jadi kalimatin khabithatin, seperti syajaratin khabithatin, pokok yang mati, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Okey, jadi tolonglah sama-sama kita menjaga pergaulan kita, kita menjaga hubungan kita, tuan-tuan dan puan-puan, dari segi kata-kata kita, dalam pengucapan kita, dalam pertuturan kita dalam pergaulan, ya, ataupun dalam kita punya adab pergaulan kita, tolonglah jaga dengan sebaiknya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Okey, seterusnya, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, perkara yang jaga juga dalam bab adab pergaulan, kita sama-sama renung daripada surah Al-Ahzab ayat 58, tuan-tuan. Ya, surah Al-Ahzab ayat 58. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Maksudnya, dan orang yang menyakiti orang mukmin, lelaki atau perempuan, tanpa adanya sesuatu yang mereka lakukan, maka orang yang menyakiti itu menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Ahzab ayat 58 ini, tuan-tuan, iaitu orang yang tak jaga pergaulan tadi, orang yang tak jaga pertuturan ni tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, golongan-golongan yang saya kata tadi, kalimatin khabithatin, tuan-tuan. Ya, ataupun golongan yang tak jaga pergaulan dengan rakan-rakan, sahabat-sahabat, rukun tetangga kita, dengan masyarakat, dengan pemimpin, dengan rakan taulan kita, tuan-tuan. Ya, ini semua orang tak jagalah ni. So kita nak elakkan perkara demikian. Tapi Allah Ta'ala nyatakan daripada surah Al-Ahzab, dia kata, dan orang yang menyakiti orang mukmin. Orang yang menyakitikan orang mukmin. Orang mukmin ni, kita tengoklah kawan-kawan kita sendiri, ya, orang yang menyakiti orang mukmin, lelaki atau perempuan, tanpa adanya sesuatu yang mereka lakukan. Maknanya orang tu tak bersalah, orang tu tak ada buat apa-apa, orang tu tak cakap apa-apa, kita suka nak menyakit hati dia, tuan-tuan. Ya? Contohlah kan, cerita drama sekarang ni tengah famous, tuan-tuan. Apa dia? Rindu awak separuh nyawa kan? Rindu awak separuh nyawa kan? Wallahualam, tuan-tuan. Dengar ni hari last dia, last dia, tuan-tuan. Ya? Cerita tu, tuan-tuan, mungkin cerita tentang bab masyarakat. Ya? Tapi kesian juga saya tengok, saya bila dapat maklumat, ya, yang berlakon sebagai Huda tu, di luar film drama pun orang kutuk dia. Janganlah, tuan-tuan, dia diarah oleh pengarah. Pandailah dia mewatakkan dia punya talent dia punya aktor dia, tuan-tuan, sebagai orang yang pelakon, tuan-tuan. Ya, di situ boleh tengoklah golongan orang yang macam mana, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, sebab apa yang kita kongsikan dalam konteks kita kalimatin thayyibatin dengan kalimatin khabithatin, tuan-tuan. Okey, menyakiti orang mukmin, lelaki atau perempuan, tanpa adanya sesuatu yang mereka lakukan. Saja menyakitkan orang tu, tak ada, dia tak ada buat apa-apa pun, saja kita cari point nak sakitkan hati dia, kita cari point nak dendam kat dia, masalah kat dia, tuan-tuan dan perempuan. Okey, maka orang yang menyakiti itu menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Golongan orang yang suka menyakiti orang lain yang tak ada kono-mengono, terutamanya orang mukmin, orang tu tak ada apa-apa terlibat, tidak bersalah langsung, maka orang yang menyakiti itu tadi hendaklah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Maksudnya dia tanggunglah kebohongan apa yang telah dilakukan, dia tanggunglah apa-apa dosa di atas perbuatannya terhadap mukmin yang lain, tuan-tuan. Okey, maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, tadi saya kongsikan dengan beberapa hadis Nabi SAW, dan kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Al-Mu'minun ayat 1 hingga 3, tuan-tuan, iaitu jaga daripada surah Al-Mu'minun itu, kita elakkan, jauhkan diri kita daripada bercakap benda-benda yang tidak berguna daripada ayat yang ketiga surah Al-Mu'minun. Dan kemudian saya kongsikan juga kata-kata Abdullah bin Abbas, 5 perkara yang perlu ada ataupun
perkara yang lebih baik daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, tuan-tuan. Dan kemudiannya daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala, daripada perkongsian tadi, tuan-tuan dan puan-puan, surah Ibrahim, tuan-tuan, ayat 24 hingga 26, tuan-tuan. Ya, dan kemudiannya daripada surah Al-Ahzab ayat 58 tentang penjagaan pergaulan dan juga adab hubungan di antara kita bermasyarakat ataupun kita dalam keadaan kita berhubung antara satu sama lain, tuan-tuan. Maka apa yang saya kongsikan daripada firman Allah SWT itu tadi, sama-samalah kita jaga, sama-samalah kita pelihara, didiklah diri kita dari bercakap benda-benda yang tak elok, dari bercakap benda yang tidak baik. Sebab hari ini orang tidak bercakap, orang kurang bercakap. Tapi hari ini orang suka dengan menulis, tuan-tuan dan puan-puan. So menulislah yang baik-baik, bukan menulis benda yang tidak baik, tuan-tuan. Ya, insya-Allah apa yang saya nak katakan di penghujung saya ini, ingat, kita jadilah seperti kalimatin thayyibatin, seperti pokok yang baik, pokok yang hebat, iaitu akarnya daripada bawah dalam keadaan yang kuat berada di dalam tanah, dan manakala dia punya rantingnya, pohonnya naik ke langit, adalah pokok yang baik. Insya-Allah, tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan kita jagalah diri kita, tuan-tuan dan puan-puan, dalam perkongsian saya kata tadi itu, supaya kita mendidik jiwa kita, kita mendidik keadaan kita, tuan-tuan dan puan-puan, supaya sentiasa menjaga kata-kata kita, janganlah kita melibatkan perkara yang tidak baik, tuan-tuan, ya. Insya-Allah, doalah yang dengan perkara yang baik-baik, tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, sama-samalah kita jaga pergaulan, jaga-jagalah kita pertuturan yang baik-baik antara kita dengan masyarakat kita, tuan-tuan, insya-Allah. Kalau kita jaga dengan baik-baik, tuan-tuan, kita akan dapat kelebihan yang baik-baik dan kita dapat izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang terbaik di sisi Allah Ta'ala. Okey, jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian kita pada malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, dan saya diminta oleh pihak daripada Jawatankuasa untuk baca sedikit doa selamat. Ada rakan ataupun sahabat yang daripada jemaah surau An-Nur dalam keadaan yang kita doakan semoga urusan dia dalam pengurusan dunia perubatan, dia punya operation, dalam keadaan yang dipermudahkan dan baik, insya-Allah. Ila Rati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli al-kiram, syai'un lillah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna naj'aluka fi nurin wa na'udzu bika min sururin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ka'afuwwun karim wa tuhibbu fa'fu 'anna an walidina wa mu'allimina wa mu'allimat wal muslimina wa muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fiha, Allahumma barik lana fi hadzal majlis, Allahumma barik lana fi hadza usratina. Ya Rabbana ya Rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa kaum keluarga kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam yang penuh barakah kami menadah tangan kepadamu, ya Allah. Berikanlah keselesaan dan kehidupan kami yang seperti biasa, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhikanlah kami daripada wabak yang melanda di negara dan di negeri kami ini, ya Allah.
Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segerakanlah mengangkatkan wabak-wabak ini ya Allah. Semoga kami dalam keadaan yang sentiasa dalam rahmat-Mu dan dapat keridhaan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami juga menadah tangan kepada-Mu pada malam yang barakah ini ya Allah. Kami berdoa kepada-Mu, permudahkanlah urusan sahabat kami yang menerima ujian-Mu ya Allah, yang dalam menghadapi perubatannya ya Allah. Mudah-mudahan dipermudahkanlah perubatannya ya Allah. Permudahkanlah perubatannya ya Allah. Dapatkan tenangkanlah hati dan perasaannya ya Allah. Mudah-mudahan sentiasa diberi kesihatan yang baik kepadanya ya Allah, dan dia dalam keadaan yang baik selepas itu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah beliau daripada perkara-perkara yang tidak benar ya Allah. Jauhkanlah mereka daripada perkara yang tidak elok ya Allah. Mudah-mudahan berikanlah kesihatan yang baik buat mereka ya Allah, buat diri mereka ya Allah, dan juga berikanlah kesihatan yang baik kepada kami ini ya Allah. Pada mereka yang dalam kesakitan, sentiasa dalam keadaan dipermudahkan untuk sihat seperti biasa ya Allah, dan cepat sembuh ya Allah. Pada mereka yang dalam keadaan yang sihat ya Allah, mudah-mudahan kekal sihat selama-lamanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermunajat kepada-Mu juga daripada-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Kau makbulkanlah doa kami ini, Kau makbulkanlah doa kami ini, Kau mustajabkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi zalimin wa najina bi rahmatika minal qawmil kafirin. Allahumma inni na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min askiya'il asqam. Allahumma tahassana bi zil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkal hadi la yamut. Allahumma asrif anna hadha wa ma wa qina sharra da wa najina min at-ta'ni wa ta'u wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli shay'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'a shay'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, buat sahabat kita yang menerima ujian daripada Allah Ta'ala, mudah-mudahan akan sentiasa dipermudahkan urusannya dan diberikan kesihatan yang baik selepasnya insya-Allah tuan-tuan. Dan kepada mereka yang sakit, dan sama-samalah sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Ingatlah, ada orang kata sakit ni musibah, tetapi sakit ini adalah menghapus dosa kepada kita. Ya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita yang semasa ini, dan Allah permudahkan dan makbulkan urusan kita pada yang akan datang tuan-tuan. Okey, jadi saya rasa sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini tuan-tuan. Saya mohon maaf secara silap, yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang itu kelemahan saya, dan saya akan cuba perbaiki menjadi lebih baik tuan-tuan. Pesan kita bersama, please think positive, we can be the best, but don't think negative, we can be the worst. Dan saya harapkan tuan-tuan, apa yang saya kongsikan pada malam ini dapat kita sama-sama manfaatkan insya-Allah. Dan pada akan datang, insya-Allah saya akan kongsikan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan ada kitab ni, boleh sama-sama kita kongsikan pada akan datang tuan-tuan, iaitu amalan sedikit pahala berganda, daripada kitab 40 hadis ini tuan-tuan dan puan-puan, penulisan daripada Ustaz Muhadir Haji Jol tuan-tuan dan puan-puan. Ya, insya-Allah kita akan kongsikan pada akan datang. Ya. Jadi ingatlah pesan kita bersama, jagalah persaudaraan kita Islam, adab dan cara-caranya, dan tanyalah kepada hadirin dan hadirat, para penonton yang dirahmati Allah Ta'ala, kita sentiasa berdoa dan memunajat kepada Allah Ta'ala. Allah memudahkan urusan harian kita insya-Allah. Okey, jadi sekadar itu saja perkongsian kita. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Subhanallah wa la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Inna insana fil khusr alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu